Assalamualaikum. Sebelum kita pergi kepada penyerangan, kita lihat animasi yang dibuat. Assalamualaikum. Hai, ni Ustaz Akmal. Hari ini Ustaz nak ajar rukun-rukun dalam solat. Terdapat 13 rukun dalam solat. Pertama, berdiri betul bagi yang berupaya. Kedua, niat. Ketiga, takbiratul ihram. Keempat, membaca surah Al-Fatihah. Kelima, rukuk. Keenam, iktidal. Ketujuh, sujud. Ke-8, duduk antara dua sujud. Ke-9, duduk tahiyat akhir. Ke-10, membaca tahiyat akhir. Ke-11, membaca selawat ke atas Nabi dalam tahiyat akhir. Ke-12, memberi salam yang pertama. Dan akhir sekali, 13, tertib. Baiklah murid-murid, setelah habisnya 13 rukun solat berkaitan apa dia rukun solat yang terdapat dalam solat, kita pergi kepada permainan pula, iaitu aktiviti permainan menggunakan word wall. Okey, jadi kita akan mula. Okey, jadi bagaimana cara permainannya adalah iaitu match up, iaitu memerlukan gabungan antara dua, iaitu pasangan dengan partnernya, dengan pasangannya lah. Di mana kalau kat sini gambar bersama dengan kata kuncinya. Okey, sebagai contoh, Ustaz ambil gambar, okey, gambar tengah tunduk ni, kita letak dia dekat rukuk. Kemudian Ustaz ambil gambar tengah tunduk ni, tunduk juga tapi tunduk ke bawah, kita letak dekat takbiratul ihram. Kemudian kita submit answer. Nampak tak kat situ ada tanda right, tanda betul dan ada tanda salah, iaitu pangkah. Okey, jadi setelah habisnya kita submit answer iaitu hantar jawapan, jadi kita dapat markah lah, iaitu betul satu sahaja. Sebabnya itu je lah betul. Yang salah tu sebab kita tak partnerkan dengan pasangan yang betul. Okey, jadi murid-murid semua akan mencuba permainan ini sehinggalah berjaya. Okey. Baiklah, kita pergi kepada huraian, iaitu apa yang telah saya sampaikan tadi, iaitu dua jenis BBM TMK, di mana satunya slide berdasarkan random forest dan juga satu lagi adalah aktiviti permainan drag and drop berdasarkan word wall. Okey, jadi ini adalah ringkasan dia, adalah di mana kalau kita tengok secara ringkasnya, TMK telah menjadi sebagai penting dalam dunia pendidikan kerana ia menyumbang kepada kemajuan PDP. Okey, macam juga kata Nuraimi Kamis dan Farizah Khalid, bahawa penggunaan teknologi TMK ini dalam pendidikan memberi kesan positif pada guru dan murid. Okey, tanpa lengahkan masa, kita pergi kepada standard kandungan, iaitu rukun solat, dan juga standard pembelajaran menyeraikan 13 rukun solat, yang mana diambil daripada KSSR tahun 4 Pendidikan Khas Pendidikan Islam. Okey, kita pergi kepada poin utama kita. Yang pertama sekali, BBM slide menggunakan platform Random Forest. Jadi Random Forest ni merupakan platform yang menyediakan perkhidmatan pembuatan video secara dalam talian. Okey, yang mana ianya memerlukan kemahiran dalam reka bentuk atau penyuntikan video yang kompleks, yang mana ianya membantu menghasilkan video promosi, persembahan, tutorial dan pelbagai lagi. Okey, jadi objektifnya sebab apa saya gunakan dalam program untuk murid MBK ni, iaitu program pendidikan inklusif ini, yang mana pertama sekali berdasarkan slide yang telah saya lakukan itu, ianya dapat meningkatkan pemahaman konseptual, di mana tujuan utama bahan BBM ini adalah untuk meningkatkan pemahaman konseptual tentang 13 rukun solat di kalangan murid MBK. dengan animasi dan visual
yang dinamis daripada aplikasi Random Forest yang telah saya masukkan ini akan dapat memperkukuhkan pemahaman setiap rukun solat secara holistik, yang mana sebenarnya kita nak pastikan murid itu berjaya menyebut sahaja dengan bantuan adanya bantuan animasi semua ni, dia dapat membantu murid MBK ni lebih semangat untuk menyebut. Okey, seterusnya tentulah merangsang keterlibatan aktif, di mana iaitu objektif kedua. Maksudnya murid ni lebih aktif lah untuk melihat ataupun tengoklah apa yang cikgu mempersembahkan, kerana ianya dapat mencipta pengalaman pembelajaran yang menarik dan menggembirakan bagi murid MBK ini. Okey, dan juga terdapat memperkukuhkan retensi ataupun hafalan, iaitu hafalan murid lah, yang mana kita nak memastikan murid tu dapat ingat pembelajaran itu, sebabnya ini adalah merupakan satu persembahan yang menarik bila ada animasi, ada visual, dan juga di situ juga saya letakkan suara cikgu, iaitu suara saya lah sebagai seorang cikgu atau seorang ustaz. Jadi murid ni lebih macam ini suara ustaz jadi macam dia lebih fokus lah dengan animasi yang bergerak-geraknya, dan juga dengan ada gambar, visual dan sebagainya. Okey, ni jadilah seterusnya adalah manual penggunaan BBM mengajar Random Forest, iaitu pertama sekali guru akan menyayangkan slide animasi berkaitan 13 rukun solat yang telah cikgu bina lah, itu saya bina. Seterusnya membaca istilah slide dan menerangkan secara ringkas maksud bagi setiap rukun-rukun solat. Okey, kemudian membaca istilah slide dan murid mengikut bacaan guru, dan juga guru dan murid membaca rukun solat bersama-sama. Kemudian murid sahaja yang membacanya dengan tinjauan daripada guru, pantauan daripada guru, dan juga guru menyimpulkan pembelajaran tersebut. Jadi sebenarnya walaupun video tu slide animasi Random Forest ni dah ada suara rakaman cikgu, suara rakaman ustaz, suara rakaman saya. Jadi ni nanti ustaz akan tayangkan dulu slide Random Forest ni yang mempunyai suara cikgu tu sekali. Okey, kemudian dah habis rakam sampai habis tu, sampai ending dia, tertib ataupun hujung dia. Jadi cikgu tu akan buka balik slide tu dia akan pause ke apa dan sebagainya, dia akan terang balik satu persatu dan memastikan murid berjaya menyebutnya. Dengan ni ada animasi, adanya visual, ada gambar-gambar setiap daripada jenis rukun tu, macam kalau rukun sujud ada gambar sujud, kalau rukun Al-Fatihah adanya surah Al-Fatihah dan sebagainya. Okey, kemudian ini adalah QR video slide mengajar lah, yang mana boleh diakses ataupun link YouTube ni. Okey, boleh tengok lah, saya dah upload kat YouTube untuk slide Random Forest. Baik, seterusnya adalah BBM yang kedua, iaitu taklah kedua juga tapi boleh dikatakan kedua sebabnya ia ni ada aktiviti sekali, iaitu BBM, aktiviti permainan menggunakan platform WordWall. Jadi WordWall ni adalah satu platform yang tidak asing lagi lah, di mana WordWall ni sangatlah universal, yang dapat digunakan dalam pelbagai bahasa, dan juga mudah untuk guru tu membuat satu aktiviti berdasarkan WordWall. Jadi di mana adalah platform dalam talian, iaitu digunakan dalam pendidikan untuk mencipta bahan pengajaran yang interaktif, menarik dan berkesan. Okey, contohnya adalah permainan papan ke ujian latihan, puzzle dan sebagainya lah, yang mengikut keperluan pembelajaran kita. Okey, jadi objektif bahan bantu mengajar WordWall ni, okey, di mana pertama sekali macam biasa, iaitu memperkukuhkan pemahaman konsep. Okey, jadi murid tu untuk yang pertama sekali, intervensi yang pertama, murid berjaya menyebutlah 13 rukun solat tu. Kemudian begitu juga dengan objektif untuk WordWall ni, yang pertama sekali itu memperkukuhkan pemahaman konsep 13 rukun solat. Ialah kalau kita tengok balik video contoh WordWall yang telah dilakukan, di mana murid tu perlu mepatternkan gambar tu dengan huruf dengan rukun yang betul. Jadi kalau murid tu fokus dan murid tu kalau faham gambar ataupun faham perkataan tulisan tu, jadi murid tu boleh dipatternkan mana satu pasangan dia. Okey, di mana melalui permainan drag and drop ni, murid akan diajar untuk mengaitkan setiap kata kunci dengan definisinya masing-masing. Maksudnya bolehkan mereka ni lebih kuat untuk mengingat dan memahami dengan baik
berkaitan tentang rukun solat. Okey, seterusnya meningkatkan kemahiran kognitif. Sudah tentulah ini berkaitan tentang kemampuan mengenali dan menghubungkan konsep-konsep yang berkaitan dengan solat. Jadi dengan menyusun permainan drag and drop ni, yang mana memerlukan penyusunan yang betul, jadi murid MBK dalam masa yang sama, dia boleh berfikir, dapat berfikir sampai tahap mana pemikiran dia tu dapat difikirkan betul-betul sampailah dia berjaya. Sebabnya kalau kita jawab salah ni, permainan word war ni, apabila kita tekan jawapan, kita akan dapat jawapan salah. Jadi murid MBK ni dia akan berusaha sampailah dia akan berjaya. Apabila dia berjaya mendapat jawapan betul tu, maksudnya dia memang boleh ingat lah. Walaupun tak banyak, dia akan boleh ingat sikit lah apa yang dia belajar. Itu berkaitan tentang rukun solat ini. Okey, seterusnya sudah tentu merangsang keterlibatan aktif. Bila kita sebut tentang permainan atau aktiviti ni, memang murid-murid confirm dah suka. Tak kisahlah murid arus perdana, murid biasa ke, murid MBK pun lagi dah suka. Sebab apa? Sebabnya melibatkan aktiviti. Lagi-lagi aktiviti tu adalah aktiviti yang menarik, melibatkan murid tu yang perlu bergerak melakukan aktiviti tersebut. Di mana melalui permainan interaktif dan menarik ni, okey, murid MBK ni dapat terlibat secara aktif dalam PDP. Okey, ianya sudah tentu akan membantukan motivasi mereka dalam pembelajaran berkaitan rukun solat ini dan akan sentiasa memperkuatkan keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran. Alright. Okey, jadi bagaimana cara penggunaan BBM word war ni, di mana guru membuat aktiviti drag and drop berdasarkan TMK rukun-rukun solat. Okey, kemudian guru akan tayanglah word war ni di hadapan murid. Okey, kemudian murid perlu memadankan 13 keping gambar bersama dengan pasangannya yang betul, iaitu bersama dengan kata kuncinya lah. Okey, guru akan meminta semua murid untuk mencubanya agar semua murid dapat merasalah keseronokan daripada aktiviti ini. Kemudian murid pun menyebut perkataan pada gambar yang berjaya dipadankan dengan betul agar murid lebih mengingat ataupun lebih mahir untuk sebut perkataan tersebut. Kemudian murid perlu melukis dan menulisnya semula dalam buku latihan. Ini adalah untuk proses mengingat. Kat sini pun bergantunglah, kalau murid tu tak ingat, dia boleh rujuk balik perkataan di hadapan permainan tu lah. Kemudian guru menyebutkan aktiviti yang dilakukan. Okey, jadi ini adalah QR dan juga link BBM drag and drop berdasarkan platform word war. Jadi boleh rujuk kat sini lah. Alright, jadi kesimpulannya, okey, apa yang saya nak simpulkan, di mana kalau kita tengok video yang pertama dan juga video yang kedua adalah animasi slide hinggalah animasi ke word war, di mana terdapat suara guru, iaitu suara saya lah di situ, macam mengajar, bukan macam mengajar, memang mengajar. Okey, jadinya secara simple untuk mudah faham, memang kita akan tayang dulu slide tu pada slide pertama, interview yang pertama, Random Forest tu, sehinggalah word war. Okey, kemudian dah habis tu, bukan je bermaksud berhenti di situ je. Kemudian guru akan pergi balik pada slide pertama tu, dan guru akan pause lah satu persatu untuk terangkan pada murid. Di situlah proses pembelajaran yang sebenarnya akan lebih berlaku dengan betul. Okey, begitulah juga dengan word war tu. Okey, jadi dengan aktiviti-aktiviti seperti ini, saya yakin yang mana murid-murid MBK akan berminat dengan lebih bersemangat lagi. Dan juga objektif pasti akan tercapai. Sekian itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.